وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'atini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, saat dan juga ketika ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suasana kita masih mendirikan sembahyang. Dan sembahyang merupakan satu ibadat yang begitu besar tempatnya dan juga nilaiannya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan, bila mana esok manusia dimasukkan ke dalam kubur, dia masuk sahaja, tuan-tuan. Pada waktu itu kata Nabi SAW, awwalun ma yuhasabu bihil abdu as-salat. Perkara yang pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu orang adalah sembahyangnya. Hadis yang lain pula menyebut as-salatu imaduddin. Sembahyang itu merupakan tiang kepada agama, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka demikianlah betapa besarnya kedudukan sembahyang itu di dalam Islam kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui, wahyu sembahyang ini didapatkan oleh Nabi SAW bukan dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Dan wahyu-wahyu lain Nabi SAW terima biwasitati Jibril, iaitulah dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Tapi perintah sembahyang ni
Nabi SAW menerimanya pada malam Isra dan juga Mi'raj, ketika mana pertemuan di antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kata bertemu dengan Allah, maka tak boleh untuk kita bayang sebagaimana pertemuan satu benda dengan benda yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, orang yang mengaji grammar bahasa Arab, orang yang mengaji nahwu bahasa Arab, syai'un disebut di dalam matan Alfiyah Ibn Malik. Tuan-tuan, syai'un dekat sini sama ada sebesar-besar perkara ataupun sekecil-kecil perkara. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'. Dia tak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Habis itu macam mana Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nahnu nufawwidu ila Allah. Kita menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiatnya, wallahu taala a'lam. Tuan-tuan, tapi dalam pertemuan yang eksklusif ni, tuan-tuan, kita sebut dia pertemuan yang eksklusif kerana Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya ulama, fi magamin ghairi ma'lum, iaitulah di suatu tempat yang tidak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dalam pertemuan penting ini, dalam pertemuan besar ini, Nabi SAW menerima satu perintah yang dinamakan sebagai sembahyang. Tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah menyatakan, bila mana Sayyidina Ali dia tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ata'rifuna limadha tusammi as-salah salah? Tuan-tuan, Sayyidina Ali tanya dengan para sahabat Nabi SAW, kamu tahu tak kenapa sembahyang itu dinamakan dia sebagai sembahyang? Tuan-tuan, sembahyang dalam bahasa Arab salah. Salah ni dia berasal daripada perkataan silah. Tuan-tuan, apa dia makna silah? Silah maknanya adalah penyambung. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, sembahyang dinamakan sebagai penyambung adalah kerana, pertama, tuan-tuan, dia penyambung kerana apa? Dia penyambung antara hamba dengan Allah. Ini mahal sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, ju'ilat qurrata aini fi shalah. Aku ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berasa sejuk di dalam sembahyang aku. Tuan-tuan, masya-Allah, di dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tuan-tuan, macam mana disebutkan Nabi SAW mendirikan sembahyang sampai pecah-pecah kaki dia. Kerana sampai pecah kaki. Kenapa sampai pecah kaki? Kerana seronoknya Nabi SAW di dalam sembahyang dia. Tuan-tuan, sebab itu orang yang nak ikut sunnah yang ni. Tuan-tuan, pakaian, ya, dia adalah sunnah. Kemudian apa lagi? Pakaian kita, kemudian cara makan kita, minum kita, ya, dia adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi sunnah yang terbesar, tuan-tuan, yang paling besar
adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan akan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan Nabi SAW sampai pecah kaki dia. Kenapa? Mendirikan sembahyang. Dan Nabi SAW kata, dijadikan sembahyang ni sebagai penyejuk aku, sebagai penyejuk mata aku ketika mana aku sembahyang. Dan tuan, pasal apa sampai tahu tu? Kerana Sayyidina Ali kata, sembahyang adalah penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita nak berhubung dengan orang, tuan-tuan pakai line Celcom. Tuan-tuan nak berhubung dengan orang pakai line Maxis. Dan tuan, tang line ni kalau boleh dia nak pakai yang paling mahal. Kalau boleh dia nak pakai hak yang paling laju sekali. Maxis beli tak kena, Celcom beli tak kena, tukar. Tuan-tuan, pasal apa? Tak laju, internet tak laju. Tuan-tuan, tapi dia tak pernah fikir macam mana aku nak melajukan line aku ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang yang nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sembahyang. Sebab itu satu hari ada seorang masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andi iskalat." Ya Rasulullah, aku ni banyak masalah, dia kata. Kaifa nad'u rabbi? Bagaimana aku nak berdoa kepada Allah? Macam mana aku nak nak bentangkan permintaan aku kepada Allah? Dan tuan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Salli rak'ataini thumma sil." Sembayanglah 2 rakaat, kemudian daripada tu kamu minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kan minta dengan Allah taala jangan sikit-sikit. Katanya ulama, bila kita minta sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, mintalah umurul wasi'ah, minta benda-benda yang luas. Mintalah umuril kabirah, mintalah perkara-perkara yang besar-besar. Dan tuan, jangan malu minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, beliau menyatakan, bila minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah dengan segala permintaan yang besar-besar. Pasal apa? Li'annahul ghani, kerana dia yang maha kaya. Dan tuan, kita kaya, tapi kaya tu bukan hak kita, hak Allah Ta'ala. Dan tuan, kita ada benda kat sisi kita, tapi benda tu bukan hak kita, dia kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah benda-benda yang besar-besar, benda yang luas-luas daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara bagaimana seseorang dia nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan sembahyang. Kerana itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebut, man aqama lis-salah, siapa-siapa dia yang berdiri kerana nak mendirikan sembahyang. Masya-Allah, tuan-tuan, kita tiap-tiap hari dirikan sembahyang. Satu hari 5 kali kita sembahyang. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, satu hari daripada subuh sampailah Isya, tambah lagi dengan solat sunat lagi. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maaf, bukan hadis kudusi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqama lis-salah, siapa-siapa yang berdiri kerana dia nak sembahyang. Dan kerana dia nak sembahyang, tak apalah khusyuk tak khusyuk, yang tu kita tahu tepi dulu. Khusyuk tak khusyuk, tak apa. Dan tuan, kerana apa? Kerana dalam soal kebaikan, betapa mudahnya
Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada manusia. Tuan-tuan, disebut dalam Hasyiah As-Sinwani, syarah kepada Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Tuan-tuan, katanya ulama, tuan-tuan tengok pemurahnya Allah Taala pada hamba dia. Ada satu qaul, ada satu pendapat ulama, bila mana seseorang dia melakukan satu dosa, maka dia belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah 3 kali dia melakukan dosa yang sama, tuan-tuan, barulah dititipkan oleh Allah dengan satu dosa kepada dia. Tuan-tuan, ada satu qaul, ada satu pendapat yang duk kata macam tu, nak cerita pemurah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah. Tuan-tuan, kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, bab niat. Tuan-tuan, dalam bab niat, bila orang ni ada keazaman melakukan sesuatu kebaikan, tiba-tiba dia ada halangan melakukan kebaikan itu, tuan-tuan, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berazam melakukan kejahatan, belum melakukan kejahatan, tuan-tuan, Allah tak tulis itu sebagai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak apa, syok tak khusyuk tu tak apalah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang berdiri kerana dia nak sembahyang, fa aqbalallahu ilaihi biwajhihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan wajahnya kepada orang yang sembahyang. Tuan-tuan, wajah ai bermakna rahmah. Tuan-tuan, maksud wajah dekat sini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya orang yang berdiri dia nak sembahyang ni, dia dalam keadaan diselaputi dengan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sayyidina Ali kata, pertama dia penyambung kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan, sembahyang ni adalah silatun bil jannah. Dia adalah penghubung kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tuan-tuan, rupanya masa kita dirikan sembahyang tadi ni, tuan-tuan, kita sedang dalam keadaan perjalanan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, inni ma'akum, aku bersama-sama dengan kamu, kata Allah, la in aqamtumus salah, selama mana kamu mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, selama kita dirikan sembahyang ni, solat subuh, kemudian solat apa lagi kita buat, tuan-tuan, selama kita mendirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata, inni ma'akum, aku berserta dengan kamu semua. Tuan-tuan, maksudnya apa berserta dengan kita ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala rahmati bagi orang-orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, mudah-mudahan sembahyang ni dia menjadi amalan keutamaan kita, terutamanya kepada anak-anak kita yang baru nak membesar. Tuan-tuan, anak-anak ni, bila mana kita nak jadikan mereka itu orang yang baik, tuan-tuan, ajarilah mereka itu sembahyang. Sebab itu Nabi sampai Quba, benda pertama yang Nabi buat adalah masjid. Bila Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah, benda pertama Nabi buat adalah masjid. Tuan-tuan, Nabi ajak orang sembahyang. Maka kalau orang yang tak nampak benda ni, dia setakat pikir pada akal dia. Tuan-tuan, ulama tauhid kata, akal yang ada pada kita ni mahdud, dia terbatas. Betul tak tuan-tuan, terbatas? Betul. Tuan-tuan, kalau saya masuk dalam bilik ni, belakang ni ada bilik ni,
Tuan-tuan, saya masuk dalam bilik ni, tuan-tuan duduk luar, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kat dalam? Tak tahu. Tak tahu. Apa gamaknya tengah berlaku dalam tu? Tah tengah makan nasi Arab lah, mana nak tahu. Tah tengah minum teh ais ke dalam tu, tak tahu. Tuan-tuan, menunjukkan kata apa? Mahdud. Manusia itu dia terbatas. Sembahyang ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dia mampu mencegah perkara-perkara fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Tuan-tuan, mana mungkin perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam. Kalau sembahyang berjemaah 10 hingga 15 minit, tuan-tuan, tapi dia boleh menjadi senjata yang begitu ampuh dalam menghadapi dua perkara yang sangat besar. Apa dia? Iaitulah fahsyak dan juga mungkar pada Allah. Tuan-tuan, katanya Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala di dalam matan Zubatnya, tuan-tuan, falin nafsi wal hawa jami'iz zunub, dia kata, tuan-tuan, buat dosa ni, tuan-tuan, hawa nafsu dan juga ikutkan kepada diri kita ni, tuan-tuan, semuanya itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana kita nak menghadapi dosa ni? Dengan cara kita mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, kok mana ni diri sembahyang 15 minit punya perbuatan, tapi kekuatan dia sampai tara tu? Tuan-tuan, disebut dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi bayan asraris salah. Bagus kita baca kitab ni. Tuan-tuan, dikarang oleh seorang ulama Fatani. Nama dia Babala Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam kitab tu dia terang, ringkas saya cerita. Tuan-tuan, dalam kitab ni dia terang kepada kita takbir makna apa, kemudian berdiri tu makna apa, rokok makna apa, sujud makna apa, sehinggalah kita dapat menghayati sembahyang yang kita dirikan, yang kita buat satu hari sebanyak 5 kali. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Mudah-mudahan kita berasa seronok dengan sembahyang kita. Mudah-mudahannya juga amalan kita semuanya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.